Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya mula kuliah malam ni, saya nak maklumkan ada kitab wakaf yang mana siapa yang tak ada kitab boleh ambil, tapi bukan ambil terus, nak balik lagi letak balik. Di siapa yang tak ada kitab tu, itu kitab nama betul kan? Boleh bangun dan ambil kitab bagi yang tidak ada kitab untuk dia merujuk. Dan sesiapa yang menonton atau yang hadir di dalam majlis kita ini, yang dia rasa dia nak buat kebajikan, dia boleh untuk mewakafkan kitab ini ke masjid ni, supaya terutama pelajar-pelajar yang datang dari universiti-universiti di Perlis ni yang menghadiri kuliah di masjid ni, mereka boleh untuk ada kitab untuk mereka rujuk semasa kuliah berjalan. Hadis kita yang berikutnya, dan kita masih lagi di dalam bab sifatus salah, bab sifat salat. Hadis berikutnya ialah hadis anggota-anggota yang kita sujud di atasnya. An Ibn Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ala al-jabhah wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain, muttafaqun alaih. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yakni daripada Abdullah bin Abbas, Allah redha kepada mereka berdua, yakni Allah redha kepadanya dan kepada bapaknya Al-Abbas yang merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas, seperti mana yang kita tahu, ialah berulang kali kita sebut, merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi doa kepadanya agar diberikan kefaqihan kepadanya di dalam agama. Dan dia memang benar-benar faqih, sehingga dia anggap turjuman Al-Quran, dia menterjemahkan atau menafsirkan Al-Quran. Para ulama salaf kalangan tabi'in menyebut, jika Rum dan Parsi mendengar Ibn Abbas mentafsirkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, nescaya mereka masuk Islam. Hebatnya Ibn Abbas. Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Dalam Bukhari, Allahumma 'allimhu al-kitab, Allah alimkan dia kitab Quran, Allah faqihkan dia di dalam agama, dan alimkanlah dia di dalam ta'wil, yakni tafsiran Al-Quran. Ibn Abbas radhiyallahu an katanya, qala radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, aku telah diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, asalnya yakni 7 anggota, di atas 7 anggota. Alal jabhah, di atas dahi, wa asyara biyadihi ila anfi, dan Nabi tunjuk hidung baginda juga, yakni sini jabhah, dahi, dan baginda tunjuk
ke hidungnya. Riwayat ni dia kata umirtu, yakni aku diperintahkan, maksud Nabi diperintahkan. Allah perintahkan Nabi. Di dalam sebahagian riwayat disebut umiran nabiyyu, diperintahkan Nabi. Nabi itu diperintahkan. Cuma sebahagian riwayat dia sebut, ada riwayat sebut umirna, kita diperintahkan. Kerana sebahagian faham ini khusus untuk Nabi, tapi ia bukan khusus untuk Nabi. Nabi nak bagi tahu, ia merangkumi semua orang. Kemudian baginda kata waliyadain, dan kedua tangan, warukbatain, dan kedua lutut, wa atrafil qadamain, dan hujung kedua kaki. Jadi kesemuanya itu bila dicampur jadi berapa? 7. Hadis ni selalu kita dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Sebab itu disebut muttafaqun alaih. Al-Imam Al-Bukhari, saya nak sebut sikit lah. Imam Bukhari, lama Imam Bukhari, setiap hari orang sebut nama dia. Hanya kerana apa? Kerana beliau telah meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dan melihat kitabnya sebagai rujukan yang tertinggi di sudut masdar, di sudut sumber. Selepas daripada Al-Quran, inilah sumber yang tertinggi untuk dirujuk di dalam sunnah. Kalau tengok Al-Imam Al-Bukhari, dia bukan orang Arab, yang saya beritahu. Dia orang Uzbekistan. Ini dalam kategori Parsi lah juga. Lau kana ad-din 'inda Suraya latanawalu rijalun min al-Furs. Jika agama di bintang Suraya dicapai oleh lelaki-lelaki daripada Parsi. Dulu masa revolusi Iran baru naik, dia kata hadis tu menunjukkan Syiah yang betul. Pasal Parsi Iran. Mereka lupa Abu Hanifah Parsi, Al-Bukhari dalam kategori Parsi. Dicapai oleh mereka ni. Imam Al-Bukhari lahir pada tahun 194 Hijrah. Berapa lama dah? 1200 tahun lebih. Meninggal pada tahun 256 Hijrah. Al-Imam Al-Bukhari. Ayah dia meninggal masa kecil, dan Allah telah takdirkan dia buta. Dia lahir dan kemudian ditimpa Allah uji, matanya tak nampak. Ibu dia sayang ke anak, setiap hari doa supaya Allah kembalikanlah mata anak dia. Satu hari ibu dia melihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim kata ke dia, ya hadhihi qad raddallahu ala ibniki basarahu likathrati bukaiki. Wahai awak, macam itulah. Hadhihi ni dia, ibu dia lah. Allah telah kembalikan kepada anakmu matanya kerana disebabkan banyaknya tangisan kau. Sebagian ahli riwayat kata likathrati du'aiki, kerana banyaknya doa kau, kembali matanya. Ibu doa, dan doa adalah keajaiban hidup. Mereka orang saleh
Kita yang tak saleh ni pun doa sungguh-sungguh, Allah akan bagi. Janji Allah. Kadang-kadang hal yang mustahil, kita orang biasa aja. Saya pengalaman baru-baru ni pergi Mekah, bawa ibu saya. Sampai ke sana, dia jatuh sakit. Terih, flat terih. Masuk ICU. Saya pergi dengan satu syarikat. Dia tak ambil visa umrah, dia ambil visa turis. Tuan-tuan akan tengok, visa umrah ni dia lebih mahal pada visa turis. Walaupun lingkungan yang kita boleh pergi itu terhad pada Mekah dan Madinah. Turis boleh pergi merata, tapi murah visa dia. Tapi bezanya apa? Visa umrah dia ada macam takaful di situ. Kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan apa, masuk hospital, dia tanggung. Tuan-tuan pergi turis, tuan-tuan tanggung sendiri. Saya duk ambil tahu visa apa. Depa bawa ajak pi, saya bawa family saya pi, saya pun bawa bayar untuk pergi. Saya tak tahu visa apa, saya pergi. Bila kena kes baru saya tahu rupanya visa turis. Ibu saya masuk hospital, masuk ICU, tak sedar, tak apa, tak tahu apa, tak kenal dah orang. Keluar daripada ICU masuk CCU, masuk spesialis. Walaupun kerajaannya spesialis, tapi kita orang luar tak ada. Doktor saya pergi, dia kata tak boleh. Saya tengok tak ada harapan. Saya nampak tak ada harapan. Logiknya tak ada harapan dah nak boleh buat balik cara tu. Pergi tengok hospital pula, canggih hospital ni. Satu bilik seorang dengan macam-macam kelebihan. Berapa pula nak kena bayar ni? Risau kita. Habis solat zuhur, saya pergi hospital. Habis solat zuhur, saya pergi hospital. Every day saya pergi ke Mekah dulu. Saya kata macam mana? Kita bukan nak duduk lama, berapa hari nak kena ke Madinah pula. Macam mana nak bawa? Lepas tu nak bayar macam mana ni? Tapi tuan-tuan, doa. Doa, saya pergi doktor kita tak boleh bawa ke mana-mana. Kalau bawa, lagi teruk. Saya doa. Minta Allah tolong. Besok mari jumpa doktor mula kata lain dah. Dia kata, tengok macam mana. Tapi rasanya jangan bawa pergi mana-mana. Tak boleh. Kita bukan nak boleh. Hotel tak ada lah kat Mekah ni. Penuh orang. Takkan rombongan kita pergi, kita tak pergi. Akhirnya saya tawakal, doa. Sehari yang last tu, saya bawa kenderaan pergi. Sewa kenderaan, saya bawa pergi. Saya pergi nak tengok, nak kena banyak mana apa. Doa bagi Allah, mudahkan urusan. Alhamdulillah saya pergi hari last tu, dia kata boleh pula awak keluar. Dia kata aku duk tunggu kau. Dia tak kenal saya. Saya tak abang kata saya mufti ke pada. Dia pun tak tanya nama saya apa. Dia tengok nama mak saya saja. Dia kata tak apa. Tak apa, boleh. Kau nak buat keluar mana, tak apa kita. Dia bagi keluar, doktor. Dia sign, dia bagi dokumen, dia bagi report, medical report. Lepas tu dia tertunggu saat. Dia nanti dulu. Dia panggil doktor lain mari. Dia bawa ubat-ubat yang hebat. Biasa Saudi. Elok kita tengok ubat dia dengan kotak cantik apa semua. Kita kata sagi my bill letih kita. Saya duk sedialah kawan-kawan kalau apa-apa. Kebetulan kawan saya yang pergi tu pun dia pun buatlah insurans apa, kok boleh cover sikit. Lepas tu habis dah bagi ubat. Saya kata macam mana? Balik. Ya Allah, tawakal Allah.
Saya kata, aku tak kenal apa. Keluar. Dia bagi saya keluar. Saya bawa mak saya keluar. Tapi masih lagi tak boleh duduk baring dalam kereta. Pergi ke Madinah. Madinah pun duduk di hotel lah. Kami sajalah pergi masjid. Saya doa kepada Allah. Ya Allah, kata, Masjidil Haram dah tak boleh masuk. Saya sakit. Mintalah, bagi masuk ke masjid Nabi-Mu. Saya balik mari. Waktu Zuhur. Saya tengok mak saya boleh bangun. Saya kata nak mandi ya. Dia kata nak mandi. Saya bawa dia, saya bawa dia pergi mandi. Dia tak boleh lah, dia lemah lah. Tapi dia boleh bangun, duduk di atas wheelchair. Saya bagi dia mandi apa semua. Lepas mandi, saya kata ambil air semayang. Nak pergi masjid. Boleh? Boleh. Saya waktu turun dia masuk masjid Nabi. Pergi masjid Nabi. Saya ni, untuk preparation, saya dah berhabak dah. Dekat adik-beradik kat Malaysia ni, tak tahulah logiknya macam tak boleh buat balik dah. Di Madinah ni pun macam mana nak buat balik? Duduk baring, tak boleh bergerak. Bangun boleh. Lepas tu ketiga pagi boleh pergi semayang boleh. Tapi ialah duduk atas kursi. Sehingga daripada tak boleh buat balik, boleh buat balik Malaysia. Bukan saya nak cerita hal saya. Kita yang pendosa ni pun doa selalu pada Allah, minta sungguh-sungguh, Allah bagi. Ini kanlah pula ibu Al-Imam Al-Bukhari, golongan yang saleh. Bapaknya tidak pernah, bapaknya meninggalkan harta yang cukup untuk dia. Meninggalkan harta yang cukup untuk dia, sehingga tak ada satu sen pun yang haram, dan ibu dia gunakan duit itu untuk membesarkan dia. Allah jadikan kecenderungan dia di dalam hadis daripada kecil, nanti lain kali kita cerita. Sehingga apabila satu hari dia mendengar kata-kata Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai, ramai orang kadang-kadang dia baca Rahawai pasal Sibawai, Rahawai, Mardawai, tapi sebahagian seperti mana yang disebut oleh An-Nawawi, Suyuti dan selainnya, kata wal muhaddithun la yuhibbuna waih, ahli hadis tak suka waih. Dia kata ismu syaitan, nama syaitan. Jadi Rahuyah, Marduyah kan. Tapi Sibawai lah, tak Sibuyah. Ni orang mengaji kerana itu dia ni gelaran Parsi. Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, satu hari dia sebut, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalaulah kamu dapat himpunkan satu kitab hadis sunnah Nabi yang sahih. Ishaq bin Rahuyah alim besar hadis. Benda tu terdetik di dalam diri Al-Imam Al-Bukhari. Dia dengar, dia timbul semangat, dia nak buat. Kemudian diriwayatkan suatu hari dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dalam mimpi dia, ka'anni waqifun baina yaday, seakan-akan aku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa biyadi mirwahah adhubbu biha an. Di tangan aku ada macam kipas ni, aku duk halau gangguan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak. Lalu dia tanya para penafsir mimpi para penafsir mimpi, apa maksud mimpi dia? Al-mu'abbirin, orang-orang yang mentakbirkan mimpi. Mereka kata anta tadhubbu anhul kadhib, engkau akan menghilangkan, membuang, halau pendustaan, yakni pendustaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia lagi semangat, dia buat Sahih Al-Bukhari. Sampai hari ini kita baca Sahih. Kita pergi kampung dia di Khartang. Ni baju saya pakai ni, orang tanya baju Uzbek ni. Seperti saya tak tahulah Imam Bukhari pakai baju macam mana. Jangan tak pergi
buat baju ni pula, syarikat kata baju Imam Bukhari pula. Tapi orang Uzbek baju dia macam ni lah. Saya pakai ni bukan kerana saya orang Uzbek, saya main daripada pejabat, jubah tak bawa, yang ni yang ada, saya selalu yang ni lah. Tapi saya nak ceritanya, lalu Al-Imam Al-Bukhari, walaupun dia daripada Uzbekistan, tapi Masya Allah, akhirnya Allah angkat dia. Pada akhir hayat dia dibuang dan dituduh sebagai sesat, tak dibenarkan mengajar. Khalifah tak benar, Amir, Gubernur tak benarkan dia mengajar. Ulama-ulama pada tempat dia menghalangnya daripada mengajar kerana ada masalah pada pemikiran dia, kata mereka. Tapi macam mana saya beritahu, al-baqa'u lil aslah, akhirnya yang kekal ialah yang terbaik. Semua kenyataan-kenyataan yang dituduh kepadanya itu telah pun hilang. Yang kekal ialah Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Musnad Al-Sahih, Al-Jami' Al-Sahih. Demikian para ulama. Lagi kan Al-Imam Al-Bukhari menghadapi masalah dengan ulama pada zamannya. Kemudian kita nak kata ulama-ulama dulu mana ada beza pendapat, semuanya sepakat. Ulama zaman law sejak berkelahi. Ni semua orang jenis tak baca buku, baca sahabat. Al-ilm wasi', ilmu luas. Ada keinsafan terhadap ilmu. Lihat keluasan ilmu, dan demikian tabi'at kepada ilmu. Tabi'at kepada orang yang membawa ilmu. Dalam hadis ni juga riwayat Imam Muslim, dia kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang ataupun 7 anggota. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nikmat yang besar dalam hidup kita ini ialah sujud. Kes iblis dengan tok kita, kes apa? Kes enggan sujud. Sujud tu dalam sujud erti kata hormat, tapi ini dalam konteks sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah bagi, yang tidak diketahui dan tidak dirasai oleh orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan, ketika kita sihat, kita mampu sujud, sujudlah kepada Allah banyak-banyak dan lama-lama. Bukan kata orang yang tak mampu sujud tu dia dah tak diterima solatnya. Terima juga sujud dia secara isyarat. Tapi sujud dalam erti kata meletakkan 7 anggota ini. Ini nikmat yang masih ada di kalangan kita. Sebahagian orang tak boleh dah. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi tahu bahawasanya orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban dia tanya Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilani Allahu bihil jannah. Wahai Rasulullah, bagi tahu aku satu amalan yang aku buat, Allah masukkan aku dengannya ke syurga. Fasakat, Nabi diam. Thumma sa'altuhu fasakat, kemudian dia tanya lagi, Nabi diam. Thumma sa'altuhu al-thalithah, aku tanya lagi Nabi kali yang ketiga, Nabi diam. Kemudian dia tanya Nabi SAW kali ketiga tu, kali ketiga bila dia tanya, mula Nabi diam. Bila dia tanya kali yang ketiga, Nabi tengok dia, Nabi kata, alaika bi kathrati sujud, kau hendaklah membanyakkan sujud. Alaika bi kasrati sujud lillah, kamu hendaklah banyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, engkau tidak sujud kepada Allah dengan satu sujud, illa rafa'aka Allahu biha darajah, melainkan Allah angkat engkau dengan sebab sujud itu satu darjat, wa hatta anka biha khati'ah,
dan Allah padam dengannya, itu satu kesalahan. Kita tak nampak lah kalau lepas-lepas kita sujud, bagi orang kata tuan sujud tadi, dia kata nak bagi datuk, nak nampak lah kan? Ada orang cerita pasal datuk, kawan yang dengar ni jangan kecil hati lah. Ada orang kadang-kadang dia minta tolong saya. Baru ni pun ada dia tolong buat surat sokongan untuk dapat datuk dari mana. Pun sat-sat telefon pula, sat-sat hantar WhatsApp, sat-sat nak minta supaya buat sokongan. Belum tentu sokongan saya tu diterima. Tapi kadang-kadang saya duk fikir, nak buat apa datuk? Lah kalau dah bagi tak apalah. Nak buat apa datuk? Dia rasa mungkin bila orang panggil datuk tu je naik lain sikit kot kan. Tak apalah siapa yang dapat datuk, baguslah kan. Tapi nak buat apa? Kita tak ada pasal-pasal jadi tak dapat datuk, jadi leceh. Dapat diberi kurnia oleh raja ke apa, tak apa, baguslah dapat kurnia. Tapi tak payahlah siang malam duk fikir aku sumbangan banyak dah, pasal apa tak dapat datuk lagi. Ada orang jumpa saya, dia kata saya dah bayar zakat banyak kali kat Perlis tapi tak dapat datuk lagi. Oh, saya ingat dia nak potongan, rupanya dia nak datuk. Syok dapat datuk. Tuan-tuan, sujud Allah angkat darjat dan padamkan dosa. Hari ni hari apa? Hari apa kita? Kita ni hari Jumaat. Dia bila masuk maghrib jadi hari Jumaat lah. Al-Imam Al-Bukhari dia lahir hari Jumaat. Dia pun lahir hari Jumaat. Besok kita baca surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Betul tak? Apa Allah kata? Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ingat nama Tuhanmu banyak-banyak pagi dan petang, dan pada waktu malam sujud untuk dia dan tasbih dia lama-lama. Lailan tawila, sepanjang malam yang panjang. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Mereka itu nak hak tergesa-gesa, hak cepat. Pahala hari ni zikir, dia besok dia nak tengok jadi kaya. Macam tu sebagian orang. Yuhibbunal ajilah, sukakan yang gesa-gesa. Wa yadharuna wara'ahum yawman saqila, dan tinggalkan di belakang mereka hari yang berat. Sebab itu Allah kata sujud. Dan tanda orang beriman, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, min athari sujud, daripada kesan sujud. Apa tanda tu? Bukan tanda hitam ni. Tu dia hitam, sujud tengeh bagi lama sikit, angkat-angkat orang tengok, ui kelas dia ni mesti mayang banyak. Sebahagian salaf tak suka, dia tengok benda ni dia tak suka. Tak apalah kalau dia jadi hitam sendiri tu, tak apalah. Tapi jangan kita tengeh nak bagi jadi hitam, supaya dia tahu aku orang ibadat. Di kalangan ulama salaf kata kadang-kadang hitam di dai ni hatinya sekeras batu. Bukan salah orang hitam dai ni, lagi kata salah orang hitam. Di kalangan mereka tak suka kalau orang tu kalau boleh elak jangan hitamkan dai dia. Takut riak. Tapi simahum fi wujuhihim min asari sujud. Apa dia? Alamat mereka pada wajah mereka kesan sujud. Di kalangan para ulama kata nur, orang yang banyak salat malamnya, Allah beri nur pada wajahnya. Nur tu bukan maksud nampak macam cahaya tulis toslet kat bawah dagu ni.
Macam style dia buat ni. Kita lihat wajah orang saleh, ada haibah pada wajah dia. Ada sebagian orang kita tengok kelam wajah dia, kelam. Ada orang Allah bagi kita tengok wajah dia, tahu wajah orang baik, ada haibah pada wajah. Imam Malik, orang kata Imam Malik, orang lihat wajah dia haibah, sehingga gak benar kata jumpa orang tak apa, pindah bukit tak apa lagi, jangan bertemu dengan Imam Malik, jangan bertentang dengan muka. Haibah Imam Malik, waqar wa haibah. Ada orang kita tengok wajahnya, bukan tanda kalau macam tu wajah putih je ada cahaya, negro tak ada cahaya, cahaya sujud. Tak ada. Wajah orang sujud, wajah al-ibadah, kita tengok pada wajahnya kita tahu orang saleh, ahli ibadah, orang istiqamah dengan agama Allah, orang sujud. Hanya orang-orang yang kita tengok. Tuan-tuan mungkin boleh lihat sebahagian saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Kalau kita kenal dia sebelum dia masuk Islam, kemudian kita kenal dia setelah dia masuk Islam dan salat, pada wajahnya ada perubahan. Bukan kata hang sejak masuk Islam ni macam hang pakai Fair and Lovely ke apa kan? Fair and Lovely ke apa, putih je sikit. No. Pi pakai nano white ke apa? No. Allah bagi tanda simahum fi wujuhim min athari sujud. Pada wajah mereka ada tanda sujud. Sebab itu sujud. Bangun malam sujud. Ini selalu kita ada sebut aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a, dalam hadis Muslim. Yang paling dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sedang sujud, banyakkan doa. Mai cerita ke orang, ada tak petua apa saya, bangun malam doa. Lautan ombak segala yang kita hadapi dalam dunia ni dihadapi dengan doa saja. Masalah, cemuhan, pertarungan, apa saja, ya Rabb, tolong aku. Allah tolong. Sujud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Biar sampai terasa diri kita sekurang-kurangnya kesan sujud. Terasa kita berjalan di siang hari pun masih terasa kita sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sujud di atas 7 anggota. Para ulama berbincang. Yang pertama ialah, adakah wajib sujud atas 7 anggota, ataupun sebenarnya ada pilihan untuk tidak sujud selain daripada hanya dahi saja. Di kalangan majoriti para ulama, mereka berpendapat wajib sujud dengan 7 anggota ni. 7 anggota tu apa? Dahi dan hidung masuk sekali. Sehari kita bincang hidung masuk ke tak. Kalau angkat hidung jadi macam mana? Dahi, hidung, 1 lagi, 2 tangan, 3, 2 lutut, 5, 2 hujung kaki, 7. Kemudian mereka bincang, jika sekiranya terangkat salah satu daripada 7 ni, misalnya terangkat kaki belakang dah, lutut rapat lah, takkan lutut tak, kalau lutut tak terapat jadi David Copperfield lah pula dah. Lutut dia rapat, tangan dia mesti rapat, tapi kaki belakang biasanya terangkat, ataupun dia angkat tangan sebelah, kan? Sah ataupun tidak? Dalam qaul yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, seperti yang disebut oleh Imam Nawawi, tidak sah kalau terangkat.
Namun di kalangan para ulama, banyak di kalangan mereka menyatakan sah sekiranya kebanyakan anggota telah diletakkan. Cumanya jika dia tanpa ada sebab, kecuali da'i mesti wajib. Kalau ada orang tak mau bagi dia dekat, memang tak sah. Dalam mazhab Hanafi ada qaul dia kata hanya wajib da'i. Tetapi seperti yang sebahagian ulama mentarjihkan, sekurang-kurangnya kalaupun solat sah, kalau dia terangkat dia berdosa. Seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia kata dia berdosa kerana tidak menunaikan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan macam saya sebut, An-Nawawi menyebut bahawasanya jika terangkat tak sah, maka antara tidak sah dan berdosa. Yang penting wajib letak. Wajib pastikan sujud di atas 7 anggota. Di kalangan mereka berbincang, sekiranya dia letak dalam separuh sujud tu, dia letak tapi kat hujung tu terangkat kaki dia, adakah sah? Mereka kata sah jika dalam satu tempoh ketujuh-tujuhnya telah diletakkan, dia sujud di atas tujuh-tujuhnya. Jika dia daripada awal sujud memang tak merapatkan kaki dia di belakang, itu tidak sah di sisi sebahagian mazhab, dan sebagian mazhab kata sah tetapi berdosa. Adalah kaul yang kata tadi, saya buat kaul terpencil, dia kata sah juga selagi menandai, tapi ini adalah kaul yang sangat terpencil. Hadis ni umirtu, aku diperintahkan, artinya wajib. Kalaupun tak sampai solat tak sah, berdosa. Kena sujud di atas 7 anggota ni. Dan ini adalah yang dibincangkan di kalangan para ulama. Kemudian mereka bincangkan dalam hadis ni, dia menyebut bahawasanya dahi dan hidung. Dahi, dan kemudian dia menunjukkan Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hidung. Kalau satu orang tu sujud hanya dahi, hidung tak kena, hanya dahi saja, hidung dia tak kena, di atas hadis ini sebahagian para ulama menyatakan bahawasanya tak sah. Dahi hendaklah merangkumi hidung. Sebahagian di kalangan para ulama menyatakan tidaklah wajib hidung. Hidung tu kalau letak, kalau hanya letak dahi saja pun sah. Ini adalah qaul al-Imam Syafi'i. Tapi kalau letak hidung sekali adalah merupakan disunatkan dan dia mendapat pahala, karena wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajah kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian dalam hadis Nabi SAW kita sebut bahawasanya kita sujud macam mana bila kita turun sujud, sajada wajhi, telah sujudlah wajahku. Jadi dia kata sajada wajhi, wajah bila kena sini sudah merangkumi wajah. Apapun oleh kerana ada hadis Nabi SAW yang ni menunjukkan hidung ni, walaupun wallahu ta'ala alam, seperti mana yang disebut oleh sebahagian salah, mungkin tak sampai kepada tidak sah, tapi jika diangkat bererti kita telah menyanggahi sebahagian daripada hadis, kerana sebahagian hadis tidak menyebut hidung.
Kita angkat telah menyanggah sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang sujud letakkan dahinya dan juga hidungnya bagi mematuhi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbul perbincangan di kalangan para ulama berhubung dengan kalau dia sujud tapi berlapik. Itu yang timbul masalah. Dia pakai kopiah macam ni, dia sujud. Boleh ataupun tidak. Ataupun dia pakai serban, dia sujud. Ataupun orang perempuan tu dia pakai apa? Dalam ni panggil apa? Anak tudung ke apa? Ke apa? Sarung nangka ke apa? Panggil apa? Kalau dia sujud tak kena langsung bahagian dahinya ke tempat sujud, adakah sah ataupun tidak? Panjang perbincangan para ulama dalam hal ini sejak dahulu, sehingga Imam Syafi'i menyebut masalah ini dalam kitabnya Al-Um. Isunya ialah kerana ada bab mereka melihat untuk dahi ataupun wajah ni mesti dia berbeza dengan anggota yang lain, kerana memang sujud ni di atas wajah kita. Kalau nak kira lutut memanglah berlapik, takkanlah kita sujud lutut terus kena ke lantai. Hujung kaki kita berlapik, kan? Tangan juga yang demikian, kadang-kadang kita berlapik. Isunya ialah muka. Al-Imam Syafi'i dalam mazhab dia, dalam qaidah Al-Um, dia kata walau sajada ala jabhatihi wa dunaha thawbun aw ghairuhu lam yajuzhu sujud illa an yakuna jarihan fayakunu dhalika udhran. Jika dia sujud di atas dahi dia ada kain atau selain daripadanya, tidak sah, tidak memadai sujudnya, melainkan jika dia luka. Yang demikian itu, kerana kalau dia luka maka itu dianggap sebagai keuzuran untuknya. Walau sajada 'alaiha wa 'alaiha thawbun mutakharriqun famasa syai'an min jabhatihi 'ala al-ardi ajzahu dhalika li'annahu sajidun wa syai'un min jabhatihi 'ala al-ard. Jika dia sujud dan di atas dahi dia ada kain yang pecah, maka sebahagian bahagian yang pecah tu dahi dia terkena kepada tempat sujud dia tu, maka itu dia kata sah, kerana ada bahagian dahi dia yang kena. Ini pendapat di dalam mazhab Syafi'i, dan inilah yang dipegang di dalam qaul yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab yang lain dan jumhur, majoriti para ulama menyatakan tidak disyaratkan hal itu. Tidak disyaratkan hal itu. Maksudnya mereka dalam mazhab Syafi'i, sebelum saya nak pergi, dia bedakan jika kain itu bergerak bersama dengan kita atau tidak bergerak bersama dengan kita. Jika dia bergerak bersama dengan kita, maksudnya kalau kain yang bergerak bersama dengan kita itu yang menghalang tempat sujud, maka dia kata itu tidak sah. Kalau kain itu tak bergerak dengan kita, maksudnya dia macam tak sebahagian daripada kita, tak mempengaruhi pergerakan kita. Contohnya, kalaulah orang tu pakai telekung, telekung ni bukan wajib orang perempuan. Setengah orang perempuan tak ada telekung tak mau semayang. Yang wajib tutup aurat, bukan mesti telekung. Pasal apa tak semayang? Tak ada telekung, padahal dia tutup aurat dah. Itu salah faham. Tapi tak apalah, kata kita pakai telekung, telekung tu labuh sampai kita bergerak pun telekung kita tak bergerak. Dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau sujud atas kain yang macam tu tak apa. Kalaulah kata ekor serban tu labuh, kita bergerak dia tak bergerak, tak apa. Dia samakan dengan sejadah apa semua yang kita lapik itu, dia tak bergerak bersama dengan kita. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab yang lain, bahkan majoriti, khususnya satu qaul, khususnya dalam mazhab Imam Ahmad, yang demikian juga dalam mazhab Malik dan Abu Hanifah, mereka menyatakan sah. Maksudnya kalau satu orang tu sujud di atas kain serban dia sujud tu, serban dia jatuh dulu, telekung dia jatuh dulu, dia sujud atas telekung dia, sah. Seperti mana kata Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra
Dia kata idza sajada ala kauril imamah au kummihi au dhailihi fa salatu sahihah riwayatun wahidah wa hadha madhhab Malik wa Abi Hanifah. Jika dia sujud di atas ekor serban dia, ataupun di atas tangan baju dia ni, ataupun di atas ekor pakaian dia ni, maka sembahyang dia sah. Satu qaul dalam mazhab Ahmad, tak ada dua qaul kata dia. Ini adalah mazhab juga mazhab Malik, dan inilah juga mazhab Abu Hanifah. Dan antara orang yang kata dengan qaul ni ialah Atha bin Abi Rabah, Tawus, Nakhai, Asy-Sya'bi, Auza'i, ramai lagi. Antara dalil mereka ialah hadis Nabi SAW. Apabila sahabat menyatakan kunna nusalli ma'an Nabi SAW fi syiddatil har, kami semayang bersama Nabi pada waktu panas yang amat sangat. Idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Dalam hadis Bukhari, apabila seseorang kami tak mampu nak letakkan dahi dia kerana panas tu, dia labuh, dia lapik kain dia, maka dia sujud atas kain tu. Sahabat Nabi bukan ada kain pergi berjalan merata duk dah sebai kat tepi ni. Itu semua moden punya. Sahabat Nabi, kita baca dalam hadis, sahabat Nabi kain pun selai saja. Bukan kata setiap kali berjalan mana-mana ada kain selempang duk bawa ni, apa bukan. Jadi maksudnya bila depa sujud atas pakaian depa, atas kain yang ada di bahu mereka ataupun serban mereka. Dan ini dianggap sah. Dan Al-Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini menjadi dalil bagi golongan yang menyatakan sah untuk sujud. Sebab tu kalau ada orang sujud atas kain telekung dia, sah. Walaupun ada orang sebut tak sah, kita pun tak apalah, disebut tu di atas mazhab Imam Syafi'i. Tapi majoriti mazhab menyatakan sah. Kalau orang kata kat kita tak sah, kita kata tak apalah, itu qaul dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang kata sah, kita tahu itu di atas mazhab jumhur. Tapi kalau kita semayang, kita menganggap sah, dia menganggap tak sah. Katakanlah satu orang anggap tak sah, yakinan dia hadis yang kita baca tu yang kata sahabat lapik tu basata saubahu tu, dia lapik kain yang tak hubungan tubuh dia, kain asing. Dia faham macam tu. Kalau dia anggap tak sah, dia tak boleh sujudlah atas kain dia. Kemudian dia tengok orang lain sujud atas kain, dia jangan, kalau hang tadi sembahyang tak sah, ulanglah balik. Dia tak payah kalut lah, kau tu di atas mazhab sah solat tu. Tentu faham? Kerana hal ini tidak ada siapa pun yang jelas dalam hal ini, melainkan hadis ni memberi isyarat. Bila dia kata saubahu, kain dia, maka kita dapat faham bahawasanya kain yang ada di diri dia. Kalau tanya kita pun, kita menyatakan wallahu ta'ala alam sah dalam masalah ni. Tapi oleh kerana ada qaul seperti qaul al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam jalil yang besar, kalau boleh elak. Kalau boleh kita elak. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab beberapa soalan ni. Satu soalan ditulis, Datuk Mufti, saya mohon maaf kalau soalan saya agak banyak. Saya dari jauh agak sukar nak datang Perlis. Di saya pohon banyak soalan dia ni. Saya nak jawab mana satu? Saya jawab sebahagian je lah, satu dua, kerana ada soalan yang lain. Ahmad belum menikah. Sebelum menikah dia telah berjanji bahawa dia akan meli'an isterinya. Ush. Tak ada menikah nak pilih li'an isteri. Li'an ni tuan-tuan tahu maksud apa? Laknatkan bini kerana tuduh berzina. Dia tak nak menikah lagi, baru nak menikah tak, tapi dia kata soalan adakah wajib ditunaikan selepas dia nikah. Saya tak tahu soalan dia tulis betul ke. Kenapa nak pilih li'an bini, tak ada menikah lagi? Kalau dah nak li'an, tak usah duduk menikah daripada awal lah. Kadang-kadang mungkin orang ada penyakit was-was. Was-was. Li'an ni dia laknat. Dia laknat. Isteri dia kata, proses isteri dia, dan ada proses laknat tu yang dibuat di mahkamah. Pertama,
Adakah dia wajib? Nak wajib apa? Li'an itu bukan benda yang disuruh oleh agama. Tuduh isteri berzina, melainkan kita dah tak ada jalan lain dah bagi menafikan bahawasanya anak ataupun takut anak yang isteri kita kandung tu bukan anak kita, ataupun kita tak ada bukti yang lain melainkan diri kita saja melihat memang isteri kita berzina. Jika sekiranya kita setakat andai-andai kan tak boleh. Dan kita tak perlu untuk menunaikan karut marut sekalipun kita bersumpah nak li'an tak. Wala taj'alullaha 'uddatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Quran kata, jangan kamu jadikan nama Allah sebagai penghalang bagi sumpah-sumpah kamu untuk kamu melakukan kebaikan, bertakwa dan mengislah di kalangan manusia. Wallahu sami'ul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hatta kalau kita sumpah, aku bersumpah untuk tak mau cakap dengan dia sebulan, tak payah tunaikan sumpah tu. Bayar saja kifarat sumpah, tak payah laksanakan, kerana itu bukan satu. Allah kata wala taj'alullah urdatan liaymanikum, kamu jangan jadikan Allah, wala taj'alullah urdatan liaymanikum, jangan jadikan Allah sebagai penghalang untuk kamu untuk sumpah-sumpah kamu. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, untuk kamu melakukan kebaikan, ketakwaan dan islah di kalangan manusia. Pelik soalan ni lah, tapi tak apa, saya jawab. Saya terfikir, kalau sebelum nikah dia telah berjanji bahawa selepas selesai akad nikah nanti dia akan berjanji yang merokok itu talak. Merokok itu talak. Maksudnya apa? Kalau dia rokok, berarti dia telah talak bini dah lah kan. Kemudian dia kata kalau dia tak melafazkan janji itu selepas dia angkat nikah nanti, dia akan automatically menjadi janji dengan diri sendiri. Macam mana ni? Okey, satu, kalau selepas angkat nikah nanti dia dengan sengaja tidak mau berjanji merokok itu talak, adakah secara automatik dia akan menjadi janji pada dirinya sendiri? Pertama, merokok haram, yang tu dulu. Sebelum talak tak talak, rokok haram. Kemudian apa-apa saja lafaz talak yang dia lafazkan sebelum akad nikah tidak dikira, kerana dia belum lagi boleh melakukan apa yang dia tak ada kuasa maknanya. Kalau aku menikah dengan hang pun aku kira cerai, talak, kita geram kat gundu. Satu hari kita nak menikah dengan dia, adakah dikira talak ucapan kita sebelum akad? Tak. Kerana sebelum akad kita tak ada kuasa cerai, kita bukan suami dia. Faham tak tuan? Peruntukan kuasa tu tak ada. Kan? Macam kalau aku jadi menteri nanti, aku pecat hang, tak pakai. Kerana setelah dia jadi, dia pecat lagi sekali baru pakai. Tak boleh pakai buah sebelum dia jadi. Kalau selepas dia jadi, dia meneruskan hasrat itu, barulah jadi. Kalau dia merokok selepas daripada itu, adakah jadi talak? Tak jadi talak, tapi merokok haram lah. Sekali dia kata, tak jadi talak, boleh merokok lah. Sebelum saya jawab ada soalan, saya nak jawab satu soalan ni. Orang tanya berhubung dengan mereka kata Perlis ni tempat mudah menikah. Baru ni ada kenyataan Ustaz Hafiz kita lah di Jaid. Memang kita abang, Perlis adalah negeri peru perkahwinan. Perlis naik kelab tak ada, rumah urut tak ada, nak kelabing tak boleh, pusat-pusat pelacuran alhamdulillah tak ada. Yang ada mudah kahwin. Ada sebahagian tempat, saya tak mau sebut, dia kata siapa kahwin di luar negeri akan diambil tindakan. Ada yang nak tahan lah, penjara sehari lah pasal kahwin di luar, tidak diiktiraf. Tapi saya heran, di tempat mereka tu kelab malam banyak, rumah urut ada,
lesen gambling ada, macam-macam aktiviti yang menyalur kepada benda yang salah banyak ada. Tapi dia nak pergi bertegas masalah orang yang kahwin. Yang tak kahwin, taklah pula. Kita diperlih, alhamdulillah, kita perlu perkahwinan. Orang kata perlih ya, nak pergi kahwin, pergi perlih. Memanglah kahwin main sini. Nak pergi cari haram, pergi tempat lain lah. Kahwin mari sini. Itu ada satu orang perempuan aktivis apa, yang tuan-tuan tengok dia berdialog dengan saya. Dia marah pasal main mudah kahwin dia perlih. Kita memang perlu perkahwinan. Kita nak bagi orang kahwin, kan? Bagi dia kahwin lah. Tak apalah. Ada artis mana kahwin jadi isu kan. Tapi hati-hati yang kahwin jadi isu ni pun alhamdulillah daripada konteks saya ada. Tapi saya kata, mai perlih, selesaikan daftar dengan baik. Netizen, saya tak tahu, saya tak baca kan apa netizen tulis. Orang nak sebut netizen, netizen lah tulis kan. Netizen ke, citizen ke, dia bukan ada perhitungan. Orang menikah dia kalut. Yang ni pergi, orang ni bising. Saya bukan untuk sesiapa, tapi cara umum, orang menikah. Biarlah dia menikah. Awak yang lama tu tak cantik ke apa, punya pasal dia lah. Mata dia bukan mata hang. Takkan dia nak habaq yang masalah apa. Kalau nak berbincang, dia bincang dengan isteri dia. Yang kita duk kalut, apa salah, di mana cacat, pergi ambil gambar letak tepi, mana lebih siaga, amboi. Apa punya mangkuk ayun netizen ni lah kan. Minta maaf lah orang perempuan, saya bukan orang perempuan ni. Nabi SAW hatta kalau isteri, dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? La yahillu limra'ah an tas'ala, la yahillu limra'atin tas'ala talaqa ukhtiha litastafrigha safhataha innama laha ma qaddara laha. Dalam hadis Bukhari, la yahillu limra'atin tas'ala talaqa ukhtiha, tidak halal untuk seorang perempuan minta suami dia talakkan saudara perempuan dia. Maksud talakkan ni madu dia, tak halal. Nabi kata, dia kata abang cerai dia cepat, haram. Litastafrigha safhataha, Nabi kata. Kenapa? Kerana dia nak ambil semua, nak kosongkan bekas kau tu, nak ambil semua hak dia nak, sama ada dia nak dapat nafkah tu nak bolot ke dia semua ke, ataupun sayang tu nak bolot ke dia semua. Saya bukan nak suruh semua orang poligami, tapi sebenarnya konsep sayang tu lain. Bukan sayang ni maksudnya bila dia kahwin satu lagi dia tak sayang yang nombor satu, tu salah konsep tu. Bukan saya kata pro poligami ni. Sayang ni dia bukan macam duit RM10 bagi dua jadi seorang RM5, bukan. Kita ada anak yang pertama, kita sayang. Main anak kedua, minta maaf lah, anak pertama ayah kena bahagi, sayang ni nak bagi kat nombor 2 pula. Tak ada. Hak nombor 2 sayang anak nombor 2, anak 3 sayang nombor 3, 4. Kata orang tu kalau ada 10 orang anak, dia kurang sayang sebab apa? Semayang dia nak kena bahagi kat 10. Bukan. Tapi cemburu. Saya tak nafikan cemburu tu, kata tak boleh cemburu. Tapi saya kata konsep tak sayang tu, depa dah tahu sudah tak sayang, tak cinta, itu semua konsep. Kebanyakan hak komen tu dia pun tak menikah. Sebahagian dia lah kan. Terutama yang aktivis sebuah ni, dia pun siapa nak kahwin satu, ahlan wa sahlan. Dia ada orang dah kahwin 2, biarlah dia kahwin 2. Nabi kata litastafrigha safhataha fa innama laha ma qaddara laha. Untuk dia ambil semua benda tu pada dia, sesungguhnya bagi yang perempuan seorang lagi tu, apa yang Allah kadarkan untuk dia, bagi dia, kau dapat kadar punya tu.
Ada orang dia suruh suami dia cerai. Lah kali suami dia cerai dengan dia sekali. Cerai pergi kawan tu, besok cerai dia pula. Berlaku. Kalau suami dia cerai pun mungkin tak dapat sayang pun, ada dendam dengan suami dia. Dan ini adalah hal yang mana kita jangan jadi batu api duk pergi bubuh pula. Banyak orang buat kerja tak senonoh kita tak kalut, orang menikah duk kita duk kalut. Buang masa 2-3 hari sebahagian orang perempuan duk pergi mengulas yang tu. Saya tak tahulah, saya jenis ketinggalan zaman ni, tak baca ulatan, tapi berdasarkan nak orang bagi. Mari satu orang hamba Allah daripada planet Marikh ke mana buat satu Facebook, akaun dia tu nama Asyah ABD Jalil, Abdul Jalil. Dia ni dahsyat. Dulu kita masuk dalam fatwa, pemilik akaun ni wujud tak wujud kita tak tahu, tapi adalah wanita yang mendakwa dia lah Aisyah Jalil tu. Tapi dalam Facebook itu dia tulis bahawa ni dia perli artis tu, dia kata hak artis tu buat hak tak adil tu Nabi punya lah tu. Ayat dia. Dulu dia tulis satu ayat yang besar. Sebab tu kita faham ayat dia hak baru ni dia nak perli rentetan ayat dia yang dulu. Dia kata hak tak adil, nikah tak habaq, itu semua Nabi punya kerja. Dia kata artis tu ditiru. Itulah jawab soalan maksud dia. Dulu dia tulis apa? Dalam akaun dia tulis, saya cakap terang-terang kat encik suami, dalam bab rumah tangga jangan jadikan Nabi sebagai contoh. Saya tak kepingin karakter suami sebegitu. Saya tak tahu wujud tak wujud hamba Allah ni, dia tulis ke siapa tulis ke, tapi kalau ada orang wanita ataupun lelaki yang tulis macam ni, dia menjadi murtad. Melainkan dia dalam keadaan tak siuman, akal dia hilang, itu cerita lain. Tapi kalau dia tulis dalam keadaan sedar, ini satu penghinaan kepada Nabi SAW. Banyak yang Nabi buat terhadap isteri-isteri baginda, saya tak setuju dan saya tak suka. Yang ni yang patut bincang. Duk pergi bincang orang menikah masa tu buat apa? Segak tak segak, putih tak putih, hidung tak berapa tinggi, nak buat apa? Bukan bini kita. Ini saya heran di sebahagian negeri yang kononnya ahli sunnah wal jamaah pantang tengok orang ceramah lain pada hak depa ceramah nak tangkap. Dia ni hidup bebas. Kalau boleh sebahagian ustaz-ustaz kita pergi ceramah, kelang kabut telah masuk elemen apa semua ni. Boleh orang cakap macam ni, tak hinggap pun dia, tak apa. Yang penting jangan kacau kita punya kenduri arwah. Yang tu Birokrasi satu lagi, lain daripada yang saya nak sebut. Birokrasi. Ada satu orang tokoh juga lah, ada nama, wanita, ustazah dah. Dia cerita saya, dia minta fasakh dengan suami dia. Suami dia 4 tahun tak selesai. Mahkamah putuskan fasakh, suami dia buat permohonan, tak boleh dia nak menikah lain lah. Mahkamah putuskan lagi, sampai 3 kali putus, suami dia duk buat permohonan. Jadi dia 3 tahun tak boleh menikah. 4 tahun. Bayangkan 4 tahun tempoh yang begitu panjang untuk wanita. 4 bulan pun pening dah. 4 tahun. Mahkamah syariah kena cari ruang supaya elemen yang seperti ini dapat itu satu penginayaan pada wanita. Kalau betul nak cakap tentang hak wanita, duk kalut hak nak tak kahwin apa, hak tak kahwin apa, hak yang nak kahwin tak boleh ni. Termasuk kes-kes cerai, track
kes cerai punya lama. Harap diperlih tak berlaku lah. Kalau berlaku boleh lah main abang kat kita. InsyaAllah di bawah kepimpinan Yang Amat Arif yang baru syariah ni, saya percaya kes-kes yang macam ni tak ada lah. Diperlih. Tapi saya sebut umum di mana-mana saja. Ini betul-betul hak wanita. Lelaki kahwin 2-3, itulah sistem masalah. Yang isteri ni yang cerai, tuntut cerai 3-4 tahun tak dapat. Suami dia dah masuk isteri yang kelima, dah buang yang nombor 1 dah. Itu yang nampak tak adil. Bukan Islam tak adil, sistem itu. Lepas tu mari bahagian perusahaan agama memberi amaran kepada lelaki yang kahwin di luar negara. Punya banyak lelaki yang masalah. Kau tak bagi amaran. Bagi amaran lelaki yang kacau, yang memayahkan urusan cerai, talak dan seumpamanya ni. Jadi masyarakat jadi tak imbang antara syariat yang benar dan birokrasi pengurusan. Kalau itu kita nak memperkatakan, itu wajar. Itu wajar. Sebab tu tuan-tuan, ustaz-ustaz yang ada semua, yang bukan ustaz pun, mudahkan urusan perkahwinan ni. Diperlih insya-Allah 1-2 hari. Kes dia macam ni. Kita bukan kempen mai kahwin dia perlih, tapi kalau mai ahlan wa sahlan. Neri perlih juga orang mai melancung dapat pahala, melancung nikah. Depa ni tuan-tuan dah menikah dah di negeri lain. Di London, di Indonesia, di Thailand. Depa bawa sijil yang sah dan disahkan oleh kedutaan atau konsulat kita dah. Mai ke negeri perlih, dia memang depa ni menikah. Macam saya tanya artis yang berkaitan, dia hubungi, dia kata bapak budak tu pun ada, dia bawa semua syarat cukup. Nikah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi pada satu rumah orang, pergi, pak dia kata kahwinlah dengan anak saya, mau dah ambil anak saya sebagai isteri. Kita tengok, oi boleh lah, aku nikahkan kau dengan anak kau, saya terima. Sah tak? Ada 2 saksi, sah tak? Sah. Dia tak daftar. Tak daftar tu bukan tak sah. Tak daftar tu dia menyanggahi ulul amri. Zaman dulu dia tak ada daftar tu. Tapi zaman sekarang kita buat daftar tu kerana nanti orang menafikan lah, nak fikir ke mahkamah tak boleh, nak urusan harta pusaka payah, nak urusan macam-macam payah, nak dakwa dia payah, nak bab nafkah payah. Daftar. Maka siapa yang tak daftar dia berdosa kerana dia menyanggah ulul amri. Tapi nikah sah tak? Sah. Dari segi syariat sah. Tak daftar tu berdosa kerana tak taat ulul amri. Tapi kalau dia nikah sah. Dia boleh bersetubuh dengan isteri itu sah. Cumanya dia pergilah daftar kemudian. Kalau dia nikah di Thailand, cukup syarat semua, sah tak? Sah. Dia menikah di bulan pun sah, kalau cukup syarat. Lepas tu dia main bawa sijil yang memang telah sah, cukup syarat. Kita sahkan, tukar sijil dia tu daripada sijil Thailand dia, sijil Indonesia, sijil London dia, jadi sijil nikah perlih. Itu saja. Oi, yang ramai dengar ni tu dia. Tengok, tutup terus, slowkan YouTube malam ni, takut isteri terdengar. Saya bukan kata ni, saya nak cerita bahawasanya proses itu ialah proses dia kahwin tempat lain, dia mari ke tempat. Ada juga yang kahwin negeri kita. Kita juga mudahkan kalau cukup syarat. Gaji 20,000. Bini ada. Tapi kalau mai gaji berapa? 670. Bini berapa nak nikah? Ni selama bini dia nak bagi nafkah mana? Dia pakai duit dia sendiri. Yang tu kita tak bagilah. Nak makan pun tak ada, nak menikah ni nak bayar mana? Tapi kalau mai gaji 40,000, 50,000, 30,000, 20,000, atau berbelas ribu, dia nak menikah. Takkan nak kata tak boleh menikah pula. Memang isteri dia marah. Yalah, isteri dia marah, tapi dari segi menikah boleh. Bukanlah ni mufti perlih ni tak kesian kat bini-bini. Tidak berpihak pada wanita. Hak nak menikah dengan dia tu pun wanita juga. Tapi kalau dia bawa jantan nak nikah, kita tak bagi ya.
Yang nak menikah dengan dia tu wanita juga. Hak dia juga, kan? Tak mau tak apalah. Saya tahu semua wanita memang cemburu tabiat wanita. Tanda dia sayang. Kan kita tak kutuk wanita yang cemburu tu. Kan? Khuzaifah tengok dia pun teringin tapi tak berani lah. Tak berani tak payahlah, kan? Tapi nak pergi kutuk orang menikah dua tak patutlah. Kata dia tu nak menikah dua, bini hak dua nombor satu pun tak boleh jaga. Come on lah, ini urusan rumah tangga dia. Tapi dia tu nak menikah dua, hak duk ada ni pun aku duk bagi bantuan bini, Maib duk bagi duit makan bini dia. Hak tu boleh. Kita pun main habang nak menikah apa? Yang ni anak nak pergi sekolah pun duit tak ada. Padahal lah, kan? Tapi kita tak boleh kata dia nak menikah dua pasal apa? Bini hak pertama tu lawa. Handuk kalut bini dia lawa pasal apa? Kan? Kalau betul-betul nak tiru Nabi, kahwin wanita yang tak lawa. Main mana kata tiru Nabi kahwin wanita yang tak lawa ni? Nabi kahwin dengan wanita yang mana memang tak ada apa-apa. Tak. Nabi kahwin kuatkan kabilah, kuatkan perjuangan. Kahwin. Ada di isteri Nabi cemburu, Aisyah cemburu. Tak apa. Mesti ada cemburu. Ada orang tak setuju, tak apa. Tapi kita tak boleh kata tak boleh. Tuan-tuan dengar ni dengar sajalah. Esok minggu depan bini tak pergi mai kuliah ni pula. Tuan-tuan bukan takut bini, macam dia kata. Bini tak takut kat tuan-tuan. Ada lagi soalan? Banyak soalan ni. Tapi saya nak simpulkan apa yang saya baca ni pada kawan yang tanya ni kalau dia dengar. Satu benda. Jangan was-was. Was-was ni dia kadang-kadang ada di dalam wuduk. Ada orang wuduk was-was sampai lencun, basah habis. Dia pi segak-segak punya ada pakai baju Melayu apa semua, dan ambil wuduk basah macam dengan mandi wajib. Dia duk rasa tak kena, sedut air tak cukup. Syaitan was-was. Was-was. Ibn Jauzi tulis kitab. Ibn Qayyim pun tulis kitab Ighasatul Lahfan. Ighasatul Lahfan tulis. Was-was semayang tu yang takbir 3-4 kali tak habis. Was-was syaitan. Alhamdulillah orang belajar sunnah dia takkan was-was. Dia tak habang aku mengajar anak semayang dia. Kadang-kadang dia was-was dalam talak. Syaitan main bisik kat dia, hang talak bini, hang talak bini. Lepas tu dia terlintas, aku talak isteri. Lepas tu dia duduk main kalau, saya tadi terlintas, saya talak isteri. Isteri saya dah talak ke? Kita kata tak talak, tapi saya terlintas. Tak talak, tapi terlintas. Tak talak, tapi saya tanya kawan dia, saya kata macam talak. Hang talak diri hang sendiri lah. Setengah orang dia suka tanya ustaz sebahagian, dia ustaz tu pula suka nak pergi bagi jadi belah talak. Asalnya sah perkahwinan, jangan dok fatwa talak. Dia kata amboi, segak pakai baju macam mami. Zihar. Tanya ustaz, habis zihar dah. Samakan anak dengan bini. Dia bukan samakan bab persetubuhan tu. Dia sama pakai baju cantik sama baju bini dia. Takkan nak cantik baju sama dengan baba tak ada sebut. Come on, agama bukan bodoh. Zihar tu menyamakan isteri dengan mak asalnya, kerana nak menyatakan tak lalu bersetubuh dengan isteri seperti mana tak lalu kita bersetubuh dengan ibu kita. Zihar, anti alayya ka zahri ummi, engkau kepadaku seperti belakang ibuku. Macam mana aku tak lalu ke makku, macam aku tak lalu ke hang. Yang tu zihar tu yang Quran hukum. Tapi kalau dia habaq cantik baju macam sebahagian orang pergi habaq, kalau siapa panggil kat isteri dia ummi, jadi zihar.
dia panggil Ummi tu merujuk kepada panggilan anak dia. Macam kita tahu Ummu Fulan, tu ada takdir dalam bahasa Arab. Bab ayat sifat banyak pula majas. Bab fiqh dah tak jadi majas pula dah. Ini salah faham tentang hukum hakam syarak. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan ada soalan tanya sebelum saya baca last. Pengumuman Ijtima' Jumaat yang biasanya kita buat di Masjid Bohok Temak, kita pindah ke Masjid Alwi bagi setiap pagi Jumaat. Mula pukul 8.30 pagi. Saya punya giliran pun ada sebulan sekali ataupun beberapa kali. Tapi besok akan mula. Yang tu membabitkan beberapa ustaz yang lain. Iaitu mula pukul 8.30 pagi sampai pukul 11 pagi. Pukul 8.30 pagi ada kuliah tajwid Al-Quran Ustaz Najdi. Kemudian ada fiqh sunnah pukul 9 suku Ustaz Abdul Kadir. Dan kemudian pukul 10 Ustaz Qarni. Kemudian ke 11 tamat. Setiap Jumaat tuan-tuan datang ke Masjid Alwi. Bagi yang mana tak ke mana-mana lah, bagi yang kerja dia boleh minta pelepasan, minta surat Jabatan Mufti, boleh minta pelepasan jika jabatan dia mengizinkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.